Satu Tuhan. Mereka, iaitu orang Kristian dan Islam, percaya bahawa hanya ada satu Tuhan. Ini bermaksud kedua-dua agama ini bersifat monoteisme, iaitu merupakan fahaman atau kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu, yakni tunggal. Firman Allah dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya." Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Manakala dalam Bible pula, "Dengarlah, hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa." Deuteronomi 6 ayat 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk The Similarities and Differences Between Al-Quran and Bible. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Secara umumnya, Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dipercayai sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran dan hukum-hukum umat Muslim serta dianggap petunjuk yang sempurna bagi kehidupan manusia. Al-Quran mengandungi 30 juzuk, 6,236 ayat dan 114 surah. Manakala Bible atau Holy Bible merupakan kitab suci bagi penganut agama Kristian, perkataan Bible ni diambil daripada perkataan Greek iaitu Biblos. Biblos ni membawa maksud buku. Kitab Bible terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama mengandungi 39 buah buku yang mengandungi pengumuman suci dari Tuhan. Bahagian ini dipanggil Hebrew Scriptures yang turut dikenali sebagai Old Testament. Bahagian yang kedua dalam kitab suci Bible terdiri daripada 27 buah buku yang juga merupakan kata-kata Tuhan. Bahagian ini dipanggil Christian Greek Scriptures yang turut dikenali sebagai New Testament. Gabungan kedua-dua bahagian ini terdiri daripada 66 buah buku inspirasi yang telah menghasilkan kitab Bible. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Al-Syashid bin Hassan dengan nombor metrik BB23110579. Pada hari ini saya akan menerangkan isi pertama daripada pembentangan kami, iaitu persamaan dan juga perbezaan antara kitab Al-Quran dan Bible berkaitan dalam konsep ketuhanan. Pertama sekali saya akan menerangkan berkaitan persamaan antara Al-Quran dan Bible dalam berkaitan konsep ketuhanan. Walaupun kitab Al-Quran dan Bible daripada agama yang berbeza, iaitu Islam dan Kristian, namun dua agama ini masih memegang konsep yang sama, iaitu Tuhan adalah satu. Tuhan yang layak disembah hanyalah satu dan tidak ada Tuhan lain. Menurut kepercayaan umat Islam yang bersumberkan kitab Al-Quran, umat Islam memanggil atau mengenali Tuhan mereka sebagai Allah, iaitu Raja segala Raja dan juga penguasa seluruh alam. Islam menolak kepercayaan banyak Tuhan kerana ianya boleh mendatangkan dilema yang tidak mendatangkan manfaat Allah. Surah Al-Ikhlas menerangkan tentang konsep Tuhan yang satu, iaitu Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sesuatu negara ataupun skop yang lebih kecil, iaitu institusi, akan mempunyai masalah sekiranya mempunyai dua ketua. Justru itu sama juga dengan kewujudan Tuhan kerana Tuhan tidak lagi memerlukan mana-mana makhluk untuk mentadbir alam. Maka konsep ketuhanan ini adalah paling jelas dan mudah untuk ditafsirkan dengan memahami bahawa Tuhan itu tunggal. Sekiranya direnung-renungkan bagaimana alam ini diciptakan dan bagaimana ianya berjalan, akal pasti boleh menerima bahawa semua itu dikerjakan oleh satu Tuhan, iaitu Allah, dan tanpa bantuan mana-mana makhluk. Jika Tuhan lebih daripada satu, maka sudah pasti alam ini akan musnah. Firman Allah dalam Al-Quran, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan, Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan.
Oleh kerana Allah yang satu-satunya telah menciptakan dunia ini, maka Dialah yang selayak-layaknya Tuhan yang perlu disembah. Manusia tidak wajar mempunyai sambahan lain selain daripada Allah, kerana Dialah yang menciptakan semua benda di alam semesta ini. Malah Allah mencelah manusia yang menyekutukannya. Allah murka dengan manusia dengan menyekutukannya dan mempunyai sembahan lain selain daripadanya. Konsep satu Tuhan turut dipersetujui dan diamalkan oleh agama Kristian yang juga bersumberkan kitab Bible. Menurut kepercayaan orang Kristian, Yesus merupakan satu-satunya Tuhan yang disembah. Yesus sendiri mengatakan bahawa ia adalah Tuhan di kitab Yohanes 10:30. Aku dan Allah Bapa adalah satu, tetapi bagi kita Allah hanya satu. Ia Bapa yang menciptakan segala sesuatu, untuk Dialah kita hidup, dan Tuhan hanya satu juga, iaitu Yesus Kristus. Melalui Dia segala sesuatu diciptakan, dan kerana Dialah maka kita hidup. Berdasarkan kepercayaan penganut Kristian, terdapat satu cuma Tuhan di dalam tiga peribadi, iaitu konsep Trinity. Setiap daripada konsep Trinity mempunyai sifat kepribadian yang asal, iaitu Tuhan Bapa yang menciptakan, Tuhan Putera yang diciptakan, dan Tuhan Roh Kudus yang dihembuskan, dan hubungan antara satu sama lain. Dalam doktrin Trinitarian, Tuhan hadir sebagai tiga kepribadian, tapi dalam satu peribadi yang mempunyai sifat keturunan yang satu. Seperti yang terdapat dalam Athanasius Creed, Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, dan Roh Kudus tidak diciptakan, dan ketiga kekal tanpa permulaan. Bapa dan Anak, Roh Kudus bukanlah tiga nama yang dari berbagai agama, tapi satu nama Tuhan. Kerana terdapat tiga orang dalam Tuhan sebagai satu entiti, ketiga daripada mereka tidak dapat dipisahkan. Seterusnya pula saya akan menerangkan berkaitan perbezaan antara Al-Quran dan Bible berkaitan dengan konsep ketuhanan. Agama Islam dan Kristian adalah satu agama yang masing-masing mempunyai kitab yang menjadi rujukan kepada sesuatu perkara. Setiap daripada kitab ini menerangkan tentang iman masing-masing, di mana perbezaan utama berlaku antara dua kitab ini. Tuhan yang disembah adalah berbeza berdasarkan dua kitab ini. Bagi kitab Al-Quran, Tuhan yang disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, manakala kitab Bible pula adalah Yesus. Berdasarkan kepercayaan umat Islam yang bersumberkan Al-Quran, Tuhan yang disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ialah Tuhan kepada seluruh alam dan makhluk yang nyata dan ghaib. Allah adalah Tuhan yang mencipta semua benda di dunia ini. Dialah zat yang luar kemampuan manusia untuk dilihat. Allah yang telah mencipta ruang dan masa. Jadi Allah itu wujud tanpa bantuan oleh mana-mana makhluk. Surah pertama di dalam Al-Quran iaitu surah Al-Fatihah ada menceritakan siapakah Allah dan bagaimanakah sifatnya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, yang menguasai pemerintah, hari pembalasan. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan Engkaulah sahaja kami yang mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Sejak wujudnya lagi manusia pertama itu Nabi Adam, manusia telah diajar siapakah Allah dan juga sifat-sifatnya. Dakwah yang mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah serta tiada yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya Allah mempunyai 99 nama yang disebutkan sendiri dalam Al-Quran. Ia juga dikenal sebagai Asmaul Husna. Sifat-sifat tersebut adalah bersifat tauqifiyah. Imam Al-Nawawi menyebut sesungguhnya nama-nama Allah itu bersifat tauqifiyah, iaitu tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil-dalil sahih. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya dia masuk syurga. Riwayat Al-Bukhari. Manakala berdasarkan pula penganut agama Kristian yang bersumberkan kitab Bible, Tuhan yang disembah oleh penganut agama Kristian adalah Yesus. Menurut kitab Bible, Yesus adalah Tuhan yang disembah. Pada 2000 tahun yang lalu, hidup seorang manusia yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Nazaret di negara yang kini dipanggil Israel. Dia menjelajah kawasan itu sehingga mendapat mengikut, dan setelah beberapa tahun para pemimpin agama kawasan itu beranggapan dia melakukan perkara yang jahat, lalu menyerahkan dia kepada petinggi-petinggi Romawi untuk dihakimi. Hukuman dijalankan dengan hukuman mati dan menyalibkannya. Dialah yang dikenali sebagai Yesus. Fakta-fakta yang melibatkan Yesus adalah Tuhan. Yohanes menulis tentang dia. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dialah yang menciptakan dunia dengan segala isinya.
Para pemimpin agama pada zamannya memahami sekali bahawa Yesus mengklaim bahawa dirinya adalah Allah. Paulus menulis ketika Yesus mati, Bapa menyatakan kepada seluruh dunia bahawa dia adalah Allah. Seterusnya, Yesus adalah anak Tuhan. Berdasarkan pernyataan ini, dia merupakan salah satu dari 3 pribadi yang membentuk Tuhan yang Esa. Yesus lahir melalui manusia yang anak darah. Menurut kitab Bible, Yesus adalah juru selamat dunia yang banyak telah berkorban untuk kebaikan setiap kali kita tidak mentaati perintahnya. Kita disebut berdosa. Sekian, terima kasih. Nama saya William Dami Anak Jimin dengan nomor matriks BE23110597. Isi yang seterusnya saya akan membentangkan mengenai isi kandungan dan kisah dalam Bible dan Al-Quran. Terdapat persamaan isi kandungan dan kisah dalam Bible dan Al-Quran yaitu dalam konteks penciptaan alam semesta. Dalam Bible, kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama ada menceritakan tentang penciptaan alam semesta dalam masa 6 hari oleh Tuhan bermula dari hari pertama hingga ke-6 termasuklah penciptaan langit, bumi, cahaya, daratan, tumbuhan, binatang, dan akhirnya manusia yaitu Nabi Adam dan Nabi Hawa. Sebagai contoh, dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Al-Quran juga ada menceritakan tentang penciptaan alam semesta dan asal-usul manusia di mana manusia diciptakan dari tanah liat dan nafas kehidupan ditiupkan ke dalamnya. Sebagai contoh dalam surah Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Selain itu, terdapat juga persamaan kisah para nabi dalam Bible dan Al-Quran. Itu dalam Alkitab juga ada menceritakan kisah para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa ataupun dikenali sebagai Yesus di dalam Perjanjian Baru. Manakala di dalam Al-Quran juga ada menceritakan tentang kisah-kisah para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa, termasuklah Nabi Isa. Di samping itu, terdapat juga perbezaan bagi isi kandungan dan kisah dalam Bible dan Al-Quran. Di dalam Bible terdiri daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama mempunyai sebanyak 39 kitab, manakala Perjanjian Baru mempunyai sebanyak 27 kitab. Di dalam Perjanjian Lama terdiri daripada 5, yaitu Kitab Taurat, Kitab Tawarik, Kitab Puisi, dan Kitab Nabi-Nabi. Manakala di dalam Al-Quran terdiri daripada surah, yaitu sebanyak 144 surah, di mana setiap surah tersebut terdiri daripada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Dalam isi kandungan Al-Quran merupakan mukadimah, pembukaan, yaitu surah Al-Fatihah. Yang kedua, menceritakan mengenai sejarah para nabi, yaitu kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh dan banjir besar, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dan keluaran Bani Israel, kisah Nabi Isa, dan yang terakhir ialah kisah Nabi Muhammad. Seterusnya, di dalam Bible, selepas Perjanjian Lama, seterusnya menuju ke Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Baru ini mempunyai sebanyak 27 kitab yang ditulis pada sekitar abad pertama dan abad kedua Masehi, di mana kitab ini ditulis oleh para rasul dan pengikut Yesus Kristus, di mana kitab ini terdiri daripada 5, yaitu kitab Injil, kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Manakala di dalam Al-Quran adalah sambungan daripada slide yang sebelumnya, yaitu nomor 3 ada menceritakan mengenai akidah dan keimanan, yaitu mengenai kesatuan Allah, kenabian, dan risalah, hari kiamat, dan alam akhirat. Di dalam ibadah dan hukum syariah, ada juga menceritakan mengenai ibadah solat, puasa, zakat, haji, mualamah, dan jenayah. Selain itu, di dalam Al-Quran juga ada menceritakan mengenai akhlak dan nasihat, yaitu nasihat dan petunjuk. Yang kedua, akhlak mulia. Kisah-kisah teladan juga ada diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu mengenai kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Sulaiman, kisah Ratu Balkis, dan kisah Zulkarnain. Dan yang terakhir, peristiwa dan sejarah juga ada diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu dapat 3 peristiwa, yaitu yang pertama merupakan Perang Badar, Perang Uhud, dan
penaklukan Mekah. Persamaan antara Bible dan Al-Quran dalam konteks Nabi Isa alaihissalam dan Jesus Christ ialah kedua-dua kitab ini menyebut bahwa Nabi Isa dan Jesus Christ ialah utusan. Apa itu utusan? Bila kita bercakap tentang perkataan utusan, mengutus dan diutus, ianya merujuk kepada seseorang yang diutus untuk menyampaikan risalah atau informasi kepada satu pihak ke satu pihak yang lain. Dalam konteks agama Kristen dan Islam, utusan ialah merupakan seorang yang diutus kepada suatu kaum oleh Tuhan mereka untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada umat tersebut. Buktinya, dalam Quran Surah Maryam ayat 30, berkatalah Isa, sungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberikan kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, utusan. Dalam Bible pula, terdapat banyak ayat yang menyatakan bahwa Jesus Christ ialah utusan. Antaranya, dalam Matius 10:40, Yesus berfirman, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dalam Luke 3 ayat 43 mengatakan, untuk itulah aku diutus. Dan dalam Yohanes 7 ayat 16, Yesus berfirman, ajaranku tidak berasal daripada diriku, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Al-Quran dan Bible juga sepakat mengatakan bahwa Nabi Isa dan Jesus Christ ialah utusan, di mana kedua-dua ini merupakan utusan kepada bangsa Israel atau Bani Israel. Dalam Ali Imran ayat 49 mengatakan, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, orang yang akan menegaskan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Dalam Bible pula, yaitu Matius 15:24 mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang sesat dari kalangan umat Israel. Jelaslah bahwa Jesus Christ dan Nabi Isa merupakan utusan kepada bangsa Israel. Persamaan kedua yang terdapat antara Bible dan Al-Quran ialah Jesus Christ dan Nabi Isa alaihissalam ialah the promised Messiah. Dalam kitab Bible, the promised Messiah atau juru selamat kepada umat manusia ini telah diceritakan sejak zaman Old Testament. Buktinya dalam Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, Maria, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Selain itu, dalam Mika 5 ayat 2 mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam konteks agama Islam pula, yaitu Al-Quran, perkataan Mesiah ini dipanggil sebagai Al-Masih, di mana perkataan Al-Masih ini dicatat sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran, di mana Nabi Isa ialah satu-satunya manusia yang menerima gelaran Al-Masih tersebut. Ibnu Manzur juga mengatakan bahwa perkataan Al-Masih ini diambil daripada bahasa Aram, yaitu Masiha, yang membawa maksud penyelamat, penyuci dosa, dan seorang yang dilindungi. Antara ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Nabi Isa ialah seorang Al-Masih ialah dalam surah Ali Imran 3 ayat 45 mengatakan, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahwanya Allah memberikan kabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak yang kau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat,
dan dia juga jadi dari orang-orang yang didampingi diberi kemuliaan di sisi Allah. Seterusnya ialah perbezaan antara Al-Quran dan Bible. Perbezaan pertama ialah peristiwa penyaliban dan kematian Isa dan Yesus. Dalam Bible mengatakan bahwa Jesus Christ telah mati di kayu salib untuk mengampun dosa segenap umat manusia, di mana peristiwa kematian Jesus Christ ini telah dinubuatkan sejak pemerintahan Judah atau sepanjang Old Testament, secara langsung maupun secara kiasan. Buktinya dalam Old Testament, yaitu kitab Psalm ayat 22, Raja Daud menggambarkan peristiwa tentang penyaliban dan penderitaan Yesus di kayu salib, yang kemudiannya digenapkan pula dalam New Testament, yaitu dalam kitab Matthew, Mark, dan John. Bahkan Jesus Christ sendiri telah mengistilahkan tentang kematian dan kebangkitan dirinya di dalam New Testament ataupun Injil. Bible mengatakan bahwa terdapat banyak saksi mata yang hadir semasa penyaliban Jesus yang menguatkan lagi hujah umat Kristen yang mengatakan bahwa Jesus Christ mati di kayu salib. Di dalam John 19 ayat 26 menceritakan bahwa John sendiri telah berdiri menyaksikan Yesus disalibkan di atas kayu salib. John 19 ayat 26 hingga 27 turut mempertahankan kepercayaan umat Kristen yang mengatakan Yesus mati di kayu salib, di mana Yesus berbicara kepada ibunya dan muridnya yang dikasihinya, "Ibu, inilah anakmu." Umat Islam atau Al-Quran itu sendiri telah menolak secara total pemahaman bahwa Nabi Isa telah disalib. Umat Islam berpegang pada surah An-Nisa yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka salib dan bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan dan penyaliban Isa benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali hanya mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh adalah Isa, tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa itu kepadanya, dan Allah itu maha besar dan maha bijaksana." Perbezaan kedua dalam Bible dan Al-Quran ialah, adakah Nabi Isa dan Jesus Christ itu ialah Tuhan? Bagi umat Kristen, Nabi Isa atau Jesus Christ ialah Tuhan kepada mereka, di mana Jesus Christ ialah sebahagian daripada pencipta, di mana mereka percaya kepada konsep Trinity, yaitu percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Umat Kristen juga menafsirkan bahwa John 1 ayat 3 hingga 3 merujuk kepada Jesus itu sendiri, yaitu, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made was made." Jelaslah bahwa Kristen mengimani Jesus sebagai pencipta mereka. Bible juga menguatkan hujah umat Kristen yang mengatakan bahwa Yesus ialah Tuhan, yaitu dalam John 8 ayat 58, yaitu Yesus mengatakan, "Truly, truly I say to you, before Abraham was, I am." Dalam Revelation 22 ayat 13 pula mengatakan bahwa Yesus mengatakan, "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last." Al-Quran pula menolak bahwa Nabi Isa ialah Tuhan. Malahan, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah utusan atau nabi atau rasul semata-mata. Mereka berpegang pada surah An-Nisa ayat 171 yang mengatakan, "Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam.
dan dia juga ditiupkan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah kamu daripada mengatakan yang demikian, supaya menjadi kebaikan kepada diri kamu. Okey, baiklah. Di slide seterusnya di sini saya akan menyatakan atau menceritakan berkaitan dengan persamaan malaikat dan angel dalam kitab Al-Quran dan Bible. Seperti yang kita sedia maklum, kitab Al-Quran dan Bible ini meyakini dan mempercayai kewujudan malaikat di dunia. Sebagai bukti, dalam Al-Quran sendiri terdapat sebanyak 73 perkataan ataupun istilah malaikat disebut dalam Al-Quran. Sebaliknya dalam kitab Bible terdapat sebanyak 273 perkataan angel dinyatakan dalam kitab Bible. Persamaan seterusnya ataupun persamaan yang kedua kita dapat lihat di mana kedua-dua kitab ini mengakui atau mempercayai bahawa malaikat ataupun angel adalah makhluk yang mempunyai sayap. Dalam Al-Quran kita dapat petik dari dari surah Al-Fatir ayat 1. Dan manakala dalam kitab Bible pula kita dapat petik ataupun kita dapati dari ayat Ezekiel chapter 10 ayat 5 yang menyatakan bahawa malaikat ataupun angel adalah makhluk yang bersayap. Di sini jelas terbukti bahawa kedua-dua kitab ini ada menyatakan yang malaikat ataupun angel adalah makhluk yang bersayap. Dan yang seterusnya persamaan yang sangat ketara di mana kedua-dua kitab ini menyatakan bahawa malaikat ataupun angel mempunyai keelokan paras rupa, kekuatan dan kecantikan. Dari Al-Quran kita dapat petik bukti ini dari surah Al-Najm ayat 5 hingga 6. Manakala dari kitab Bible pula kita dapat petik dari Samuel chapter 14 ayat 20 dan Daniel chapter 10 ayat 5 hingga 7. Jelaslah bahawa kedua-dua kitab ini mempunyai persamaan dari perspektif malaikat. Namun terdapat juga beberapa perbezaan dari kedua-dua kitab ini yang akan dibentangkan di slide seterusnya. Okey, baiklah. Di sini saya akan menceritakan berkaitan perbezaan malaikat dan angel dalam Al-Quran dan Bible. Yang pertama kita dapat lihat bahawa dalam Al-Quran menyatakan malaikat adalah makhluk yang maksum, yang tidak akan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini ada dinyatakan dalam Al-Quran sendiri, iaitu dalam surah Al-Tahrim ayat 6. Berbeza perspektif dengan kitab Bible yang menyatakan bahawa malaikat atau angel adalah makhluk yang tidak maksum, yang boleh menderhaka kepada Tuhan. Perkara ini dapat dibuktikan atau dapat dipetik dari kitab Bible sendiri, iaitu dari Matthew chapter 25 ayat 41. Dari sini jelas menyatakan bahawa perbezaan malaikat dan angel sangat ketara dari persepahaman menyatakan bahawa malaikat itu maksum ataupun tidak maksum. Perbezaan seterusnya kita dapat lihat antara kitab Al-Quran dan Bible mengenai malaikat ataupun angel ini
dari perspektif jangka hayat. Dalam Al-Quran menyatakan bahawa malaikat adalah makhluk yang akan mati kerana semua makhluk yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati mengikut pemahaman yang dibawakan dalam Al-Quran. Namun, dalam kitab Bible menyatakan bahawa angel adalah makhluk yang kekal dan tidak binasa. Ini dapat dibuktikan dalam Bible sendiri, iaitu dalam Luke chapter 20 ayat 36. Di sini kita dapat melihat dengan jelas perbezaan yang dibawakan dari perspektif jangka hayat malaikat dalam kedua-dua kitab ini. Oleh sebab itu, di sini saya tidak menghurai panjang berkaitan perbezaan dan persamaan malaikat dan angel dalam Al-Quran dan Bible. Dan saya serahkan slide seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Syafika, nombor metrik BB23110349. Seterusnya saya akan terangkan persamaan dan juga perbezaan antara Al-Quran dan juga Bible dari segi ganjaran dan juga hukuman. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan persamaan Al-Quran dan juga Bible. Persamaan yang ada seperti dari konsep Tuhan yang adil. Hal ini kerana kedua kitab suci ini sangat menekankan konsep keadilan. Sebagai bukti, di dalam Al-Quran dan juga Bible sangat menegaskan bahawa sesiapa sahaja yang melakukan kebaikan dan juga taat kepadanya, iaitu Tuhan, akan diberikan ganjaran. Manakala sesiapa yang melakukan dosa atau perkara buruk akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu sendiri. Di dalam Al-Quran, konsep ini ada dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 286, iaitu Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Manakala di dalam Bible, konsep ini ada ditekankan di dalam perjanjian kitab Mazmur versi 62 ayat 12, iaitu Engkau ya Tuhan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Selain itu, persamaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Bible juga adalah dari konsep akhirat dan juga tanggungjawab. Hal ini kerana kedua kitab suci ini juga sangat menekankan tentang akhirat dan juga tanggungjawab atas perbuatan sendiri di akhirat nanti, di mana orang yang melakukan kebaikan dan taat kepadanya akan membolehkan dirinya untuk memasuki syurga, dan orang yang kerap melakukan keburukan dan tidak taat akan merasakan siksaan di neraka. Pernyataan ini ada dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Insyirah 94 ayat 5 hingga 6, iaitu sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Manakala di dalam Bible pula, pernyataan ini ada dinyatakan di dalam perjanjian baru, kitab Wahyu, iaitu ia akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi pergabungan atau tangisan atau sakit, sebab dahulu telah berlalu. Seterusnya, antara perbezaan Al-Quran dan Bible dari konsep ganjaran dan hukuman adalah seperti dari segi sistem undang-undang, di mana Al-Quran mengandungi hukuman syariah yang merupakan panduan tentang kehidupan yang diradai oleh Allah, manakala Bible melalui hukum mosaik yang merangkumi peraturan khas berkaitan moral, ritual dan juga sosial. Sebagai contoh, 10 perintah Allah seperti dalam Exodus 20 dan hukum mengenai sembelihan yang terkandung di dalam Leviticus ayat 1 hingga 7. Perbezaan yang seterusnya adalah dari segi peranan Nabi dalam memutuskan hukuman. Hal ini kerana Nabi dalam Al-Quran memberikan panduan dan juga perintah kepada seluruh umat manusia tentang perkara yang baik dan juga yang buruk. Nabi dalam Al-Quran juga memberikan peringatan tentang rahmat dan juga pengampunan, manakala Nabi dalam Bible memberikan amaran dan juga hukuman segera kepada orang yang melanggar perintah. Sebagai contoh, Nabi Musa telah memberikan hukuman kepada orang Israel yang menyembah anak lembu emas. Ayat ini ada dinyatakan di dalam Keluaran 32 ayat 19 hingga 20. Perbezaan yang ketiga ialah dari segi keselamatan diri dan juga penebusan dosa. Di dalam Al-Quran ada mengajar bahawa keselamatan boleh diperoleh melalui berserah kepada Allah dan mengikut 5 rukun Islam. Manakala di dalam Bible pula ada mengajar bahawa keselamatan boleh diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai penebus dosa, dan iman kepadanya boleh membawa kepada pengampunan dan juga keselamatan. Yohanes versi 3 ayat 16.
Seterusnya, perbezaan yang terakhir antara Al-Quran dan juga Bible adalah dari segi konsep dosa asal. Ini kerana di dalam Al-Quran tidak terdapat konsep dosa asal kerana setiap individu akan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang mereka lakukan itu sendiri. Namun, di dalam Bible terdapat konsep dosa asal yang membawa erti dosa yang diwarisi oleh manusia dari Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian, Adam menyatakan bahawa Adam dan Hawa telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Kesimpulannya, Al-Quran dan juga Bible ini mempunyai persamaan dan juga perbezaan yang membuatkannya mempunyai keistimewaannya tersendiri. Kedua-dua Alkitab ini juga diciptakan untuk menjadi panduan dan juga menjadi petunjuk dalam kehidupan umat-umatnya. Oleh itu, dengan adanya Al-Quran dan juga Bible ini akan menjadikan pengganut agama Islam dan juga agama Kristian menjadi peribadi yang lebih baik dan taat akan ajaran agamanya. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.